Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ruhin Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin kita. Ini daripada surah Najahiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد. فقد قال الله تعالى في الكتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Shadaqallahul azim. Ayat 21 suratul Ahzab. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, petang ni insya-Allah kita menyambung lagi kitab Fiqh Sirah Ar-Rahiqul Makhtum, di mana kita akan masuk kepada tajuk Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas sebelum kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Semasa peringkat pembesarannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memiliki keistimewaan yang tiada tolok bandingnya di kalangan manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik orang yang memiliki fikiran yang bernas dan pandangan yang tepat.
Baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan sifat-sifat pintar, tajam pandangan, tindakan dan matlamat yang tepat. Sikap pendiam baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikan laluan banyak berfikir dan mencari-cari kebenaran. Dengan akhlaknya yang subur itu, serta fitrahnya yang bersih, baginda sallallahu alaihi wasallam menyingkap lembaran-lembaran kehidupan manusia, urusan-urusan mereka, dan hal ehwal berbagai lapisan manusia. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang namanya para nabi dan para rasul ini, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditakdirkan oleh Allah memiliki sifat-sifat yang wajib bagi mereka. Di antaranya iaitulah sifat fatanah, yakni sifat bijaksana. Tidak ada yang namanya para nabi dan para rasul itu, melainkan mereka memiliki dan wajib menjadi orang yang bijaksana. Waalaikumsalam Syazwan, dia anak sahabat saya. Hadirin sekalian, sepanjang tempoh pembesaran jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara-perkara yang pelik dan luar biasa yang menampakkan sebagai tanda-tanda awalan kenabian yang terjadi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ianya merupakan hal-hal dan perkara-perkara yang ajaib, pelik dan luar biasa, yang semuanya nanti kita akan lihat pada ketika-ketika yang telah ditakdirkan Allah untuk kita melihatnya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, semenjak daripada kecilnya, adalah merupakan seorang kanak-kanak yang dikagumi oleh kanak-kanak yang lain dan dikagumi oleh orang-orang tua, khususnya Abdul Muttalib yang menjadi datuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang pendiam merupakan akhlak yang membezakannya dengan anak-anak dari keturunan Arab yang lain. Adalah menjadi suatu kelaziman yang dimaklumi bahawa anak-anak orang Arab ini adalah merupakan orang-orang yang buas, yang lasa. Saya biasa berbuka puasa di Masjidil Haram, dan saya berpengalaman melihat anak-anak orang Arab mengaji di Masjidil Haram. Saya juga berpeluang menyelami akhlak mereka, yakni anak-anak bangsa Arab ini ketika melaksanakan kerja-kerja haji saban tahun. Bagaimana kita mendapati mereka adalah dari kalangan yang lasak, tegap jasadnya dan buas. Bergurau dia kalau tendang pijak ni biasa itu bergurau. Kalau takat dia grip leher macam Mike Lewin tu, itu main-main dia, tak ada benda bagi anak-anak Arab ni. Sebab itu antara gurauan dan mainan mereka di padang-padang ialah mereka cekak dua kaki kambing di belakang, dua kaki kambing di depan, angkat, letak atas, leher dia bawa lari, bawa lumba lari. Ini, mereka ni kuat-kuat, takdirnya Allah bagi jasad mereka begitu. Begitulah buasnya anak-anak Arab ini. Sehingga saya pernah melihat, apabila ada di antara mereka yang tidak mampu membaca Quran, dah diajar banyak kali tak dapat juga, Tok Guru dia pun hari tu naik angin agaknya, dia cekak kepala, dia tonyohnya atas Al-Quran tu. Lepas tu terangkat, terpelanting ke belakang.
Bangun-bangun gelak aja. Sengih. Tak ada apa. Kalau orang Melayu menangis dah. Ada jenis tu. Begitulah lasaknya anak-anak Arab ini. Saat itu Nabi bersama mereka, maka terlihat sangat kesantunan yang ada pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Benar-benar dia ternampak kelemah lembutannya. Sifat Al-Halim daripada nama Allah itu memang ada pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat dan telah sebahagiannya kita baca. Nabi terlibat dengan perjanjian Al-Fudul. Nabi terlibat juga dalam pembinaan semula Kaabah. Nabi terlibat dalam urus niaga ke Syam. Banyak hal-hal kemasyarakatan itu. Memang Nabi telah immune ya sedari awal bergabung bersama-sama dengan masyarakat yang ada dengannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam merasa tidak senang dengan kepercayaan khurafat dan menjauhkan dirinya. Dia memang Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa dan perasaan itu. Nabi benci dan marah-marah kalau melihat berhala. Nabi jijik tengok air arak yang diminum oleh golongan-golongan jahiliyah itu. Oleh kerana itulah nanti apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid ke negeri Syam, Khadijah mengirim bersama rombongan itu Maisarah untuk menjadi pengintip. Intai tengok bagaimana akhlak Nabi sepanjang bermusafir keluar daripada Mekah. Kerana umumnya perangai manusia ni yang sebenar, perangai sebenar tu, itu akan terlihat ketika bermusafir. Dia kalau di rumah, di kampung dengan jiran sahabat di rumah, boleh jadi nampak dia sabar, dia warak, dia alim, dia mampu tahan diri. Tapi kadang bila dah bermusafir, kepelbagaian masyakkah dihadapi, masa tu kita jumpalah. Saya jumpa banyak jemaah haji saya. Ketika mana berkursus tu nampak warak, sabar sungguh. Kita pesan nanti di sana kena menyabar diri betul-betul. Ya Ustaz, saya sabar insya-Allah, kami sabar katanya. Naik bas daripada Madinah pergi ke Mekah, lebih kurang dalam 60 batu bas rosak, enjin berasap, panas bergedik dalam bas. Kita pun suruh turun, tengah-tengah panas waktu zuhur tu turun, tunggu bas lain. Bas lain tu tak tahu berapa jam pula nak sampai. Duduk tepi lereng, tepi batu. Dalam bas panas juga. Langsung tak berangin, baik turun aja. Masa tu boleh tahulah kesabaran. Masa tu boleh tahulah mulut siapa yang tajam lebih daripada pedang. Masa itulah dia akan ungkit, saya bayar mahal. Deposit saya pun, dia start semua dah tu. Bila? Ketika bermusafir. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an menyebut, kamu tidak akan kenal sahabatmu kecuali setelah pertama kamu bermusafir dengannya. Kedua, kamu bermalam dengannya. Ketiga, dia mengamanahkan suatu benda kepada kamu, kemudian kamu pulangkan seperti asal kepadanya. Baru dapat tahu amanah ke tidak. Selama tak diuji, kita tak tahu. Maka Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergaulannya tu masuk semua. Dengan kanak-kanak Nabi join, Nabi bersama. Dengan para hamba abdi sementelah dah. Nabi sering duduk dengan para hamba. Dengan orang-orang tua seperti Abdul Muttalib, Abu Talib. Orang lain tak boleh duduk atas reban Abdul Muttalib, Tok Wan dia ni. Nabi je seorang dia benarkan duduk. Dia bergaul, dia belajar macam mana adab, macam mana orang tua. Allah bagi pula fatanah, pemikiran yang bijaksana. Akhlak dia yang suka merenung ke dalam diri. Ciri-ciri kenabian itu hakikatnya sudah mulai diletakkan Allah dalam proses perkembangan jasadiah.
dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga ruhiyahnya, hatinya, perasaan jiwanya membenci perkara-perkara khurafat, tukang-tukang sihir, ahli-ahli syair yang mengarut-ngarut syairnya di Mekah tu. Semua tu Nabi tak suka. Benda tu instingnya dia memang tiba-tiba datang, Allah bagi. Merupakan petanda-petanda awal mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan manusia mengikut pertimbangan fikiran untuk mengetahui tentang dirinya dan keadaan mereka. Ya, Waalaikumsalam Nur Aini Abbas. Nah, Nabi bergaul supaya Nabi tahu dia di mana, masyarakat tu duduk mana. Apa yang didapatinya baik, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan turut serta bersama mereka. Kalau tidak, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan kembali bersendirian. Dia mana-mana yang elok, Nabi ikut, Nabi ambil. Dan disesuaikan dengan syarak, dengan syariat Islam. Saya bagi contoh. Bekam. Bekam tu ya sunnah Rasul. Tapi awal kalau kita baca dalam sirah bekam ni, ianya adalah merupakan proses mengeluarkan darah daripada jasad yang Nabi belajar daripada orang-orang Badui di tengah-tengah padang pasir. Itu asalnya. Nabi berjalan, Nabi berdakwah, berjumpa orang Badui, Nabi santuni, borak, duduk dengan mereka. Kemudian betulan masa tu Badui ni tengah keluarkan darah kotor. Dia pun Nabi tanya, dia ceritalah begitu begini. Rupanya bekam. Lalu Nabi pun anjurkan berbekam. Jadi mana yang baik, diambil. Kalau tak baik, memang ditolak. Itu memang prinsip daripada syarak itu sendiri. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Jika sekiranya memang perkara tu memang ma'ruf semua, ambil aja. Tak ada masalah. Tapi kalau mungkar, buanglah. Ditolak. Bukan payah nak amal Islam ni. Apa yang menjadi masalah, kita ikut hawa nafsu kita. Kita ikut akal fikiran kita. Kita mikir cara syaitan menyebabkan kita hanyut daripada apa yang sepatutnya dilaksanakan dalam kehidupan ini. Saya sendiri dengan beberapa sahabat, lebih kurang 40 orang. Boleh kuliah online macam ni je lah. Tauliah semua kena tarik. Sebab ditarik tak ada. Saya ingat tarik tauliah saya ni kok pasal saya komunis ke? Tak. Tak ada pun. Jadi dia suruh merayu 2 minggu. Nak merayu atas sebab apa? Sebab dia tak bagi. Kan kata gila tu tak elok sangat ya. Tapi itulah gambarannya. Bagaimana suasana itu. Makanya Nabi SAW ajar benda baik, biar je lah. Kalau tak nak mampu buat, bagi orang lain yang mampu buat. Dawak duk jabat je, tak bersyarah, dia diam je lah, biar kami bersyarah. Tak juga. Tak ada tauliah, dia suruh ambil. Ada tauliah, ditarik balik. Kartun semua ni. Ya? Baiklah. Kalau tidak, Nabi bersendirian aja. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minum arak. Dan tidak makan sembelihan-sembelihan berhala. Dia di mana Arab jahiliyah, ketika mana mereka menyembah patung berhala yang ada di keliling Kaabah itu. Mereka ada memberikan persembahan. Dia disembelihnya haiwan, boleh jadi kambing, boleh jadi unta. Bahkan di tepi Kaabah itu ada diletakkan unta yang bunting. Ada seekor. Apa ke nama? Syahmi ke apa? Ada nama dia, saya lupa. Unta bunting ni tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dimakan, disembelih dia, tidak boleh diperah susu dia. Dia tu letak ikat situ sembah. Unta tu pun terperanjat, apa hal pula semua sembah aku ni. Ini. Jadi Nabi tak mahu, tak suka benda-benda ni. Sebab itu nanti kita akan lihat Nabi bawa diri. Akhir naik ke Jabal Sur. Dia naik ke Jabal Nur, maaf saya, Jabal Nur. Ke Gua Hira tu.
Ya, dan berlakulah penurunan Quran akhirnya. 17 Ramadan. Kita akan tengok nanti. Hari Selasa ni nuzul Quran. Kita cuti semua. Ya. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang untuk menyertai perayaan atau keramaian di tempat-tempat berhala. Malah sejak kecil lagi, baginda sallallahu alaihi wasallam merasa jengkel, benci meluat dengan sembahan-sembahan yang palsu ini. Sehingga kan tidak ada sesuatu yang paling dibencinya melainkan berhala-berhala itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tahan mendengar orang bersumpah dengan menyebut-nyebut nama Al-Latta dan Al-Uzza. Ya, sehingga bila Islam datang, syariat mengajar wajib kalau bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Maka saya dengan ini bla 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 bla. Itu dengan maksud sumpah. Jangan dipanjangkan hi. Kalau hi itu panjang, dia terbalik. Dia tak jadi sumpah dah. Umpamanya dia menyebut wallahi, wabillahi. Dia panjang hi itu. Dia tak jadi. Dia mestilah wallahi, wabillahi, watallahi. Itu sumpah. Adapun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum syariat diturunkan, mereka bersumpah demi Lata, wal-Lata, wal-Uzza, wal-Mannat, dan di atas nama berhala-berhala yang lain yang mereka sembah. Nabi menyinga sungguh dengar sumpah dengan nama-nama berhala ini. Dan bagaimana dalam Islam haram. Tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kecuali hanya bersumpah dengan nama Khalik. Yakni dengan nama Tuhan. Nama makhluk apa pun tak boleh. Demi gunung ganang yang ada ni tak boleh. Syirik hukumnya. Demi pokok betik yang aku kasihi. Jatuh syirik. Demi bumi gombak yang tak boleh. Mesti demi Allah saja. Ini dalam Islam. Apalagi mereka sandar ke patung berhala sembahan yang tidak memberi manfaat dan tidak memudaratkan. Nabi memang marah sungguh. Sifat tu dah ada lama. Belum pada Nabi naik ke Gua Hira tu lagi. Dah ada dah tu. Dia perhati kaum dia. Dia tak betul hidup macam ni. Hidup rasa dah. Macam tu. Tidak syak lagi bahawa takdir Allah ditentukan. Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa dipelihara. Itulah yang dinamakan sifat ma'sum. Ya, terpelihara itu. Apabila bangkit rasa kehendak nafsunya untuk bersama-sama mengecapi keseronokan dunia dan keinginan untuk mengikut adat resam yang tidak baik, maka sepantas itu juga datanglah pemeliharaan ketuhanan untuk menghalang baginda sallallahu alaihi wasallam daripada terjebak ke dalam perkara tersebut. Kalau ada perasaan, memang ada. Nabi itu manusia, cuma dia luar biasa. Sebagai manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada hawa nafsu dia. Dia pun ada hawa nafsu. Dia hendak yang tu, hendak yang ni, teringin yang tu, teringin yang ni. Ada. Tetapi bila dia menuju je ke arah tu, ada-ada je jalan, Allah Ta'ala sekat sehingga tak berlaku apa yang sepatutnya berlaku. Rasulullah tu. Ialah manusia, lepas tu anak muda pula. Ada rangsangan, dorongan-dorongan tu. Tetapi dia terpelihara. Macamlah Allah Ta'ala memelihara Nabi Yusuf alaihi salam. Zulaikha tu syok ke Nabi Yusuf tu tak tahu dah lah. Kira-kira kalau bahasa kutub rahab bin kutub ruang buah pokok ceri tu. Zulaikha tu kira dia naik steam tahap gaban punya. Tengok ke Nabi Yusuf tu punya cantik. Tarik situ, tarik sampai koyak baju Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tolak. Lari dia rembat
kola belakang sampai koyak bahagian belakang. Itu menjadi bukti yang budak dalam buai bagi tahu. Nak tahu Yusuf terekam bini kamu ke atau Yusuf tu diterkam, tengok koyak kat mana. Kalau belakang bini kamu menggatal. Memang tak boleh tahan Zulaikha lawa. Kita tahu peristiwa yang disebut oleh Quran. Zulaikha kena angin pasal benda tu jadi rumus. Jadi cerita, berbisik-bisik dayang-dayang ni. Dikumpulkan 40 dayang, 20 sana, 20 sini. Duduk. Ni sikin pisau. Hazat tufah. Ni buah apple. Pegang satu seorang. Nanti aku tepuk dia, start potong buah apple tu. Ketika dia tepuk tu juga, dia dah bisik ke Nabi Yusuf, suruh keluar masa tu. Lalu aja, tak buat apa. Tak ada mengenyang-ngenyang, sengih, tak ada, lalu aja. Nabi Yusuf keluar aja tempat lain, dah habis lalu, putus-putus semua, jari jemari mereka. Kenapa? Kerana cantiknya Nabi Yusuf, sehingga tengok tu hilang akal. Tak sedar dah kerat jari. Nah, ulama-ulama menyebut, fardu takdir Allah. Jika sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lalu pada masa itu di istana Zulaikha ni, bukan Nabi Yusuf yang lalu, Nabi Muhammad yang lalu, nescaya 40 orang perempuan ini akan terus menikam dada dan mengoyakkan dada-dada mereka. Lalu mencabut keluar jantung mereka dan memotongnya saat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantiknya Rasulullah lebih pada Nabi Yusuf. Sampai tak sedar hentak koyak rabak dada ni potong jantung sendiri. Nabi Yusuf tara potong jari. Nabi Muhammad terburai habis jantung hati nanti. Jangan main-main. Itu hebatnya Rasulullah tu. Dia jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni anak muda. Dia pun lawa. Sebab itulah dalam dakwah nanti kita lihat. Bila puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Dapur ni dah tak tahan tengok dakwah berkembang. Kan dia offer ke Rasulullah tu. Dia hantar dukun seorang Mona Fendi punya ipar kot. Dia hantar, dia kata, wahai Muhammad, kamu nak apa? Kalau sakit, kami hantar tabib. Kalau nak duit, kami kumpulkan duit. Kalau nak pangkat, kami buat surat recommendation. Biarlah orang panggil kamu Datuk Seri ke Tan Seri ke di Mekah ni. Ke kamu ni nak berbini, wahai Muhammad. Kalau kamu nak perempuan, kami akan bagi juara Ratu Cantik Mekah 9 tahun berturut-turut. Bukan kecil anak, bukan cikai-cikai awek punya. Tu dia nak bagi Nabi. Pasal lain pada juara Ratu Cantik bukan sepadan dengan Nabi. Bahkan itu pun tak padan sebenarnya. Tapi takat tu je dia orang boleh bagi. Kenapa? Lawanya Rasulullah tu. Jadi anak muda, lepas tu segak. Inilah dia pun ada. Nafsu dia manusia. Pernah ada hasrat-hasrat tu tapi cepat dia Allah. Allah halang, Allah pelihara tu maksum tu. Ibnul Asir meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah berkeinginan kepada sesuatu yang dilakukan oleh orang jahiliyah kecuali 2 kali. Nabi mengaku, tu kata Siddiq. Dia benar jujurnya Nabi ni cerita. Ada dia kata pernah 2 kali. Dia 2 kali saya tu menuju ke arah macam tu lah. Kata dia. Semuanya itu dihalang oleh Allah antaraku dengan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan kepadanya. Sehinggalah Allah memuliakan aku dengan melantikku sebagai rasulnya. Pada suatu malam, aku berkata kepada seorang hamba yang sama-sama mengembala kambing denganku di tempat tinggi di kota Mekah. Bolehkah kamu tolong tengok-tengokkan kambingku? Supaya aku pergi ke Mekah dan berhibur di situ. Sebagaimana anak-anak muda yang lain. Budak itu menjawab, baiklah. Aku akan lakukan. Lalu aku pun keluar. Sehingga apabila sampai ke rumah pertama di Mekah.
Aku mendengar bunyi-bunyian. Aku pun bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, inilah perkahwinan si fulan dengan si fulanah. Lalu aku pun tumpang duduk mendengar. Tiba-tiba Allah menutup pendengaranku sehingga membuatku tertidur. Nah, ya ini satu kes. Nabi itu duk selalu dengar muzik-muzik, satu hari nak pergi juga. Itu makna terdorong juga. Rupa-rupanya ada majlis perkahwinan. Kemudian, aku pergi, Nabi kata duduk. Duduk tu mengantuklah, dia kata tak boleh cakap. Sekejap duduk tu hanyut terus. Nabi terus tertidur. Aku terjaga setelah dikejutkan oleh panas mentari. Lalu aku kembali kepada sahabatku. Makna tak sempat dengar. Karena Nabi tertidur. Dia tertidur, ini proses. Itu yang disebut tiba-tiba Allah menutup pendengaranku. Hakikatnya, saya masih ingat ketika di Yaman. Masa saya mengaji di Yaman dulu. Kami buat tafsir Suratul Kahfi. Ya, Syekh yang beri tafsir itu sangat menarik. Ulama besar di Yaman. Dia beritahu bahawasanya semua tahu. Bahawasanya Ashabul Kahfi ini tidur dalam gua lebih daripada 300 tahun. Ada riwayat kata 306 tahun. Ada kata 309 tahun. Macam-macam. Tapi 300 tahun lebih tidur. Kemudian Syekh tanya pada kami. Pada hemat kamu tidur di mana? Dia tanya. So kita menjawab tidur di mata. Fi ain. Dia dekat mata tidur ni. Dia kata, la wallahi, bukan. Tak betul kamu jawab, dia kata. Sebenarnya tidur itu di telinga. Itu kata, saya ingat lagi dia tunjuk telinga dia. Kita menjadi bingung, apakah hal pula Syekh ni? Tak pernah dibuat orang tidur kat telinga dah, mana ada. Ya, orang Melayu pun tidur di mata. Kalau dia bersyair itu kan sebutlah tu tidurlah mata. Apa ke telinga pergi? Tiba-tiba Syekh tunjukkan dalam Suratul Kahfi ayat Allah Ta'ala menyebut, lalu kami tulikan telinga mereka. Maka tertidurlah mereka selama tempoh yang lama. Kata Syekh kami, sebelum daripada tertutup mata Allah, tutup dulu pendengaran telinga. Itu dia sebut. Dalam kes ni begitu juga. Nabi SAW menyebut, tiba-tiba Allah tulikan telinga aku. Senyap, hanyut terus. Kita kalau tengah tidur berdengkur, tiba-tiba bunyi letopan pup terbangun. Kenapa? Kerana terkejut, bunyi bising, telinga dah dengar, terbangunlah tu. Ataupun ada kawan gelak ke, ataupun orang pasang muzik kuat jiran sebelah, boleh tidur? Tak boleh. Report polis kita. Angin kita nak tidur tak boleh bising. Sebab telinga tu ada kuasa mendengar lagi. But once bila telinga ni dah tuli, tak dengar apa dah, tu jam kita tidur. Jadi yang mula-mula tidur ni telinga, bukan mata, kata Syekh kami. Kemudian bila mereka bangun, ni saya kait sikitlah Ashabul Kahfi ni. Bila mereka bangun selepas 306 tahun, Quran menceritakan mereka bukanlah bertengkar, tapi berteka-teki sesama dia. Lama mana dah kita tidur ni? Seorang kata 3 hari. Kata seorang, semalam aja. Yang kata seorang, mana ke 1 malam, beberapa jam aja. Itu dalam Quran menyebut. Mereka confused. Seminggu ke, sehari ke, sejam ke. Itu Quran ceritakan. Lalu Syekh kami tanya, kenapa jadi confused begitu? Sebabnya ialah kerana bila mereka bangun, jasad mereka masih utuh, kulitnya masih tegang, rambut masih hitam. Muka masa dia tidur 300 tahun sebelum tu. Muda belianya masa itu. Tak berkedut, tak ada impak kesan apa usia dia. Penuaan tu tak ada. Aging tu tak ada. Dia dalam keadaan muda aja, hebat. Kemudaannya tu. Lalu Syekh kami bagi tahu, dalam semua tafsir menyebut, Ashabul Kahfi itu, dia tidur dalam keadaan buka mata.
Mata dia terbuka selama 300 tahun lebih. Itu sebab mereka tak berani diganggu oleh apa pun. Boleh jadi ada orang sampai tapi tengok tu mata terbuka lagi, tak berani usik. Padahal tidur. Ini saya nak sharing. Saya sebut hari itu, saya ingat sampai hari ini. Aku nak buka rahsia untuk kamu. Kemudian dia tanya, nak awet muda tak? Dia kata. Kita pun jawab, nak lah. Betul, dia kata. Betul. Baik. Kamu hanya perlu lakukan satu je dengan sungguh-sungguh. Kita tanya apa? Kalau kamu nak awet muda sampai bila-bila, hendaklah kamu tidur dalam keadaan membuka mata. Kata Syekh kami. Itulah yang berlaku atas Ashabul Kahfi. Walaupun mata terbuka, telinga tertutup. Nampak tak? Tak dengar apa, dia boleh tidur juga. Tapi kerana dia tidur mata terbuka itulah, kulit dia tu tak jadi apa-apa semua. Apa kaitan dengan mata terbuka itu tanya lisan pakar mata lah. Saya pun tak tahu juga. Ya. Tapi nak menyebutnya begitulah. Kalau tuan-tuan rasa nak awet muda, mulai malam ni tidurlah buka mata. Kalau boleh. Ya, kalau tak boleh, tak payahlah. Jadi, Nabi pun tertidur. Aku pun balik. Dia pun bertanya kepadaku. Sahabat dia tadi tanya. Cepat nak balik. Belum habis lagi dah balik. Kan macam mana cerita? Aku memberitahu apa yang terjadi. Nabi mencerita, tak tahu pekat telinga aku tertidur langsung. Pada malam yang lain pula, aku berkata seumpama itu juga kepada sahabatku. Lalu aku masuk ke Mekah dan berlakulah kepadaku seperti yang berlaku pada malam yang pertama. Setelah itu, aku tidak langsung berkeinginan terhadap perkara-perkara yang buruk. Kali pertama tadi muzik tengah main sampai-sampai tertidur. Kali kedua Nabi pergi belum start apa lagi. Pun tertidur juga, bangun-bangun dah habis dah. Kena 2 kali ni Nabi kata aku faham dah. Allah Ta'ala tak suka tu. Tak nak. Ya, aku terlibat dengan muzik munyi-munyian tak ketahuan ni, Allah tak suka tu. Sejak tu aku tak pernah dah. Ini cara kita kata Allah Ta'ala hijab. Ya, halang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang buruk. Ya, jika tidak nanti akan dijadikan dalil oleh orang-orang yang nakal untuk muzik-muzik berat, metal apa semua ni. Dia kata Nabi pun dengar. Kita payah. Dengan tidak dinafikan bahawa di sana ada muzik-muzik yang diizinkan oleh Islam. Bukan semua diharamkan. Ada yang dibenarkan. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an katanya, apabila Kaabah dibina, yakni dibina semula, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Abbas radhiyallahu anhuma pergi dan turut sama mengangkut batu-batu. Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangkutkan kain sarungmu di leher agar tidak tercemar oleh batu-batu itu. Setelah melakukan demikian, tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam rebah ke bumi sambil matanya tertumpu ke langit. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedar seraya berkata, kain sarungku, kain sarungku. Lalu diikatkanlah kain sarung baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain menyebutkan, setelah itu tidak pernah orang melihat aurat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat batu masa bina Kaabah. Dah batu Kaabah tu tengok sendiri, 4 segi besar. Berat tu bukan main-main. Mampu diangkat di Nabi tu. Dan orang-orang Arab yang lain. Kuatnya mereka. Jadi dipesan oleh Ibn Abbas supaya betulkan pakai kain sarung apa semua elok-elok, ikat bagi kuat. Oleh kerana boleh jadi penat sangat.
dan angkat batu tu terlampau berat sampai Nabi jatuh dan macam separuh pingsan, mata terbuka menengok ke langit letih ni. Dan Nabi sebut kain sarung saya terus ditarik dan ditutup auratnya. Itu menunjukkan sifat pemalu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bahkan disebutkan pemalunya Rasulullah itu lebih malu daripada perempuan, seorang gadis suntik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan di kalangan kaumnya dengan ciri-ciri yang baik, akhlak yang mulia dan sikap yang pemurah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang terhormat di kalangan kaumnya, paling baik akhlaknya dan paling berdamping dengan mereka serta paling penyabar. Nah, Nabi itu dia bergaul, dia berdamping dengan orang, dia bukan seorang-seorang dia. Sebab itu kita tak boleh jadi ta'alim duk seorang kita je, masyarakat tak cakna, tak boleh. Kena ambil tahu hal-hal masyarakat. Sakit mati itu kena ziarah, kena begitulah. Ya. Jadi Nabi itu begitu dia, paling baik akhlak. Dan memang Nabi dari segi ranking paling hebat di seluruh Jazirah Arab. Bangsa yang paling mulia bangsa Arab. Arab yang paling mulia Arab Quraisy. Quraisy yang paling mulia Bani Hashim. Nabi SAW dia bangsa Arab. Dia Arab Quraisy. Sudahlah Quraisy, Rasulullah SAW Bani Hashim pula. 3 kebesaran bintang kehormatan bangsa Arab di Jazirah Arab ada tersemat di dada Nabi SAW. Demikian mulia Rasulullah ni, mengatasi kemuliaan seluruh nabi-nabi yang lain. Kalau kita buka Quran, para nabi rasul yang lain, Allah Ta'ala panggil nama aja. Ya Adam, Ya Musa, Ya Ibrahim, Ya Nuh. Itu dipanggil nama. Tapi kita tidak bertemu dengan Ya Muhammad di dalam Quran. Tidak ada. Kenapa? Kerana kalau Allah memanggil Ya Muhammad, bermakna Allah macam dah sama panggilan tu dengan Nabi lain. Tak boleh. Dia tidak boleh dipanggil begitu. Kerana kemuliaannya tu. Ini bukan antara 2 darjat. Faham ya? Ini kemuliaan Rasul tu. Apa yang Allah panggil Nabi? Ya ayyuhar Rasul. 1. Ya ayyuhan Nabi. 2. Ya ayyuhal Muddathir. 3. Ya ayyuhal Muzammil. 4. Ini. Kadang-kadang Allah panggil dengan kalimah abdi. 5. Tak ada, kamu tak temui Ya Muhammad ini. Itulah kehebatan Rasulullah itu. Kalau kita baca sirah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa antara doanya masa nak jumpa Fir'aun. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu dia minta. Rabbi syrah li sadri. Wahai Allah, tolong lapangkanlah dadaku. Rabbi itu makna minta lah. Doa Nabi Musa minta. Rabbi syrah li sadri. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah aku telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Tak sempat minta, Allah lapangkanlah. Yang kata Rasul ni. Itulah kita kata memang biadab, celaka, kurang ajar sungguhlah orang yang tidak beradab dengan Rasul ni. Memanglah tepat menurut syarak, orang yang murtad menentang Rasul ni hukumnya pancung. Memang. Tak ada faedah serambut pun dibagi hidup. Bunuh aja. Pancung aja. Itu hukum syarak. Itu bunuh secara hak.
Dia hina Nabi, dia hina Rasul, dia tolak sunnah, dia pelekeh Rasul, bunuh. Suruh bertaubat, tak nak pancung. Memang. Ni bangsa jenis manusia tidak ada adab yang tak reti kemuliaan Nabi. Ya, oleh kerana itulah tanda kasih cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyakkanlah selawat. Ya, saya ingatkan diri saya dan semua. Dalam bulan Ramadan ni memang sekarang kita dah masuk 10 tengah, pertengahan ya. Kebanyakan kita nak tadarus Quran, baguslah. Nak khatamkan Quran apa semua, alhamdulillah. Cuma saya pesan juga, saya ingatkan, jangan lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau hari Jumaat, sampai-sampai disebut oleh para ulama, hari Jumaat tu tinggal dulu baca Quran, baca selawat je, sampai macam tu. Kenapa? Karena ulama membahaskan mana dulu Nabi Muhammad dengan Quran, tu satu. Yang kedua, agak-agak Quran turun tak kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi Rasul. Ulah Rasulullah itulah Quran diturunkan. Tiba-tiba kita baca Quran, kita tak berselawat. Nah, ini ulama ingatkan ya. Saya bukan kata salah berdosa, tak. Alangkah bagusnya kalau Quran kita baca, kemudian selawat juga kita perbanyakkan ya. InsyaAllah, biiznillah. Kenapa? Ya, kerana memang layak begitu. Akhlak Nabi itu, sabarnya, penyantunannya, jujur dia, kebaikan dia, semua. Sehingga diberi gelaran As-Siddiq. Yang paling benar, paling jujur, amanah. Siapa yang bagi gelaran? Puak-puak Mekah, Nabi tak minta. Nabi tak minta. Orang Arab Jahiliyah tu yang bagi. Bintang kehormatan dengan gelaran Al-Amin, yang paling jujur, amanah. Hari ini, pingat AMN adalah. Pingat Al-Amin mana ada berani orang nak buat? PJK ada Datuk Seri, Tan Sri, Tun, Toh, Puan apa boleh berlaku pingat. Al-Amin, siapa pun tak berani nak buat. Istana mana pun tak keluarkan. Nak cari siapa Al-Amin ni? Tengah-tengah masyarakat kita ni. Al-Qona lepes, lekoh, kona baring ada. Al-Amin ni Rasul. Jiwa yang benar-benar jujur. Kita sendiri kalau diberi pingat Al-Amin pun kita tak berani ambil. Awak biar betul. Iya ke saya ni Al-Amin? Kita pun confused kan? Tapi Nabi itu. Bila yang bagi itu dari kalangan musuh. Ini hebat. Ya. Jadi itu Rasulullah tu. Sebab itu dikasihi dia dan janganlah lupa berselawat sebanyaknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga orang yang paling benar tutur katanya. Ya. Nabi itu dia cakap benda betul. Benda yang sebenar-benarnya. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Dia kalau sekiranya kamu nak tidur, Nabi pesan bersihkanlah tangan, bersihkan kaki. Maaf saya, bukan nak tidur. Dia sekiranya kamu bangun daripada tidur. Nabi kata, bila kamu bangun daripada tidur, basuhlah kedua tanganmu. Itu Rasulullah sebut. Jadi masanya Nabi sebut tu, sahabat ramai. Tiba-tiba ada seorang sahabat jenis nakal-nakal ni. Dia kata, bangun tidur bukan balik dari tandas. Bukan balik buang sampah, kau angkat tong sampah ke apa. Bangun tidur. Apa nak dibasuh je tangan, kata dia. Dia cakap gitu. Tak basuh, tak apa, basuh buat apa, dia kata. Dia begitu je lah. Malam tu dia tidur. Ketika dia bangun, tahu apa yang berlaku? Didapati tangan kanannya terselit celah dubur dia. Main-main. Terperanjat dia. Saya baik sebelah. Kalau dua belah celah tu, tak uhara nak bangun. Cepat-cepat dia cabut tangan dia dan dia basuh.
Baru dia cakap benar Rasulullah. Itu Rasul. Dia takkan jenis saja ni kita. Entah. Nampak dah 9 hari buka puasa, buah tamar dengan air. Saja je Ustaz. Saja. Nabi dia tak ada sesaja dah. Dia cakap tu benar. Itulah dia. Itu Rasul. Sanggah je kena. Sebab dia Rasul. Itu aja. Dengan akhlak, dengan mukjizat, dengan semua. Dia buta huruf tapi Allah pimpin. Pandu dia dengan hidayah, petunjuk semua. Tiba-tiba kita nak, komplain tu, komen tu. Nak bantah tak entah. Jangan. Kena sahabat tu. Ada banyak lagi kisah-kisah yang seperti itu. Paling berlemah lembut. Allah. Rasulullah ni. Al-Hilm. Dia lemah lembut sangat orangnya. Banyaklah peristiwa-peristiwa. Kita akan tengok nanti ya. Paling pemaaf dan dermawan. Begitu orang-orang alim, ulama-ulama yang hebat, bila dia ikut Rasulullah, dia salin. Dia applicable ya. Akhlak Rasulullah pemaaf tu bawa ke dia. Ketika Khalifah Harun al-Rashid menjadi khalifah kerajaan Bani Abbasiyah. Ini khalifah yang terkenal dalam sejarah. Keadilan dia. Satu hari dia pergi bilik hamba dia. Dia ada pembantulah hamba dia. Dia bagi salam, dia panggil. Tak bunyi apa. Dia tolak pintu, buka. Tengok-tengok hamba yang dia panggil tu, tangan letak kat sini. Kepala sandar kat tiang, kaki tu melunjur bersilang, gedik. Duk goyang kaki. Lalu kata Khalifah, Masya Allah, entah tak dengar ke anak bagi salam? Dia kata, dengar, anak jawab pelan-pelan aja. Cukuplah, yang penting anak jawab. Lalu entah tak dengar ke? Anak panggil entah keluar. Kenapa entah tak bangun, tak keluar? Berapa kali anak panggil? Dengar ke tak? Kata dengar. Dah kenapa tak bangun, tak keluar? Sebab saya tahu Khalifah tak akan marah. Menangis Harun al-Rashid. Benar engkau. Jika sekiranya aku memarahimu, aku sudah tidak menurut sunnah Rasulku. Nampak? Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan berpuluh tahun saya jadi hamba Rasulullah. Pembantu dalam rumah. Sekali haram tak pernah Nabi tengking-tengking hadik saya tinggi suara. Atau Nabi kerahkan saya buat kerja-kerja berat sampai saya pun letih sakit, tak pernah. Yang mana berat-berat semua Nabi buat sendiri, kata Anas. Ini. Betapa hebatnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling baik amalannya. Paling menunaikan janji dan paling amanah. Itu telah kita sebutkan. Sehinggakan kaumnya menggelarnya dengan gelaran Al-Amin. Kalau ada satulah kita selalu sebut. Satu hal yang Nabi buat, benda tu tak elok, menyakitkan masyarakat, mencuri. Kalau ada satu aja, cukup. Itu akan menjadi hujah bagi gulungan-gulungan jahiliyah atau gulungan-gulungan jahiliyah moden hari ini. Nak tolak Rasulullah tu, dia sebutnya tu. Saya bukan tanda ikut Ustaz. Ustaz pun tahu tu. Nabi pernah mencuri kan? Habis ya? Ataupun bukan saya nak ikut macam mana Ustaz? Petunjuk apa Ustaz cerita Rasulullah ni? Dia pernah tertangkap kat Mekah hintai bini orang mandi kan? Misalan, na'udzubillah min zalik. Astaghfirullahalazim, itu pun tak wajar saya sebut. Cuma saya nak mencontoh. Kok ada satu aja. Atau saya nak berhenti rokok macam mana Ustaz? Rasulullah pun Islam dan Hil Rosman Kinsas. Habis ya? Tak ada. Hatta
Nabi pesan, siapa yang makan bawang, jangan mampir ke masjid aku. Berbau badan. Bawang pun Nabi kurangkan, tak nak bau. Begitu bersih dan begitu tahu Nabi letak, nak ambil mana? Do and don't tu. Jadi tak puas hati juga bernabikan Nabi Muhammad, tak tahulah saya. Kan? Itulah sebabnya kita kena bersyukur banyak-banyak atas apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam terkumpul segala keadaan yang baik dan ciri-ciri yang disenangi. Nengok muka dia tu je dah. Tuan sahabat tahu tak satu benda? Bahawa yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dahulu mencintai dari dicintai. Saya ulang balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya lebih dulu mencintai daripada dicintai. Tahu? Bukan kerana orang cinta dia, dia pun cinta orang tu. Tak. Hatta kepada musuh pun Nabi mencintai. Kepada golongan-golongan jahil yang menentang, Nabi cinta pada dia. Nak sampaikan juga dakwah. Lebih dulu Nabi itu mencintai, baru dia dicintai. Allah, itu akhlak Rasulullah. Orang ramai yang ada di keliling dia, lebih dulu terpaut dengan akhlak dan jasadnya daripada terpaut dengan ajaran-ajaran yang dibawanya. Ini disebut oleh para ulama. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin seorang, kata Khadijah, seorang yang menanggung bebanan orang yang lemah, membantu orang yang ketiadaan, memuliakan tetamu, dan membantu sebarang perkara yang melibatkan kebenaran. Dia kita katakan kiranya cukuplah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha itu menjadi saksi utama dalam hidup kita, dalam memperiyakan kebaikan-kebaikan akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia orang pertama yang serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia isteri yang pertama yang mengurniakan beberapa orang anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang pertama di Mekah menghabiskan harta dan nyawa dia atas kesaksian kebenaran akhlak dan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia antara flashback atau imbas kembali ya, berhubung dengan Rasulullah itu di peringkat awal. Seterusnya nanti akan datang hari Sabtu juga, seperti hari ini jam 3 petang. Saya akan berkuliah lagi menyambung tajuk yang seterusnya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.